Kenapa kita belajar integrating factor? First of all, method ni kita akan pakai bila mana awak end up dengan soalan yang awak tak dapat nak separate the variable. Contoh sebelum ni belajar tentang separable variable, right? Maksudnya kalau you dapat soalan, contoh macam ni, you boleh pecahkan separate the variable. For example, soalan macam ni kan, 2 dy dx, you boleh bawa y square ke belah kanan. Lepas tu kalau you perasan, you boleh kumpulkan satu side tu semua ada y, hanya ada variable y, dan satu side lagi tu hanya ada variable x ataupun constant lah. Nampak? Ini contoh separable variable. You boleh separate the variable. Tapi kalau contoh dapat soalan yang pattern macam ni, dia ada pattern dia. Pattern yang ni, dy dx, dy dx plus pxy plus qx. Kalau pattern macam ni, you tak dapat nak separatekan the variable. So kita akan menggunakan method, kita akan menggunakan integrating factor lah untuk selesaikan masalah yang melibatkan pattern yang macam ni. Okay, ada beberapa step. Kita tengok go through step-step dia dulu. Mula kita kena jadikan dalam bentuk macam ni. Lepas tu kita akan darabkan dengan integrating factor. Ini formula untuk integrating factor. Lepas tu kita akan multiply both side. Tak apa, tengok dulu kita akan buat soalan. Multiply both side dengan integrating factor. Then lepas tu kita akan simplify dan selesaikan lah. Okay. Tak apa, kita tengok soalan untuk lebih nampak. Kita tengok contoh example 1. Okay, tengok example 1. Kalau you tengok soalan tu kan, you memang tak akan dapat untuk separatekan the variable lah. Cuba kalau nak pusing-pusing ke apa, nak kira macam mana pun susah untuk separatekan the variable, tak dapat. So bila tak dapat menggunakan separable variable, kita menggunakan integrating factor. Okay, so first you kena pastikan you punya soalan tu dalam bentuk ni. Ini you kena hafal lah kelas. Dy dx tambah pxy sama dengan qx. Ini memang you kena hafal ni, bentuk asas ni. Okay, so first step ialah you kena pastikan equation awak ni dalam bentuk ni. Itu first step you lah. Kalau you perasan dekat equation ni kan, yang dalam colour pink tu, depan dy dx coefficient dia mesti 1. Kalau you tengok pada example 1, depan dy dx dia ada variable x ni kan. So kita kena hilangkan variable x ni lah. Macam nak hilangkan dia, kita kena dividekan semua dengan x, ataupun nak guna konsep you multiply both side of the equation ni dengan 1 over x. Okay, samalah konsep dia. So yang pertama kita akan buat apa? Kita akan hilangkan x tu lah. Dengan cara darabkan both sides of the equation dengan 1 over x. So kita akan dapat dy dx tambah 2y per x sama dengan bahagi x dapat 1 per x minus 1. Okay. Cikgu ulang balik kenapa kita buat macam ni, sebab nak dapatkan macam term colour pink tu. Okay, next. You kena tentukan apa you punya px. Apa you punya px. You kena tahulah apa px you. Okay, daripada form macam ni, apa px awak? Px awak ialah 2 per x. Px ni maksudnya a function in terms of x lah. Kalau you perasan ini ada y, memang ini pun y juga, nampak? So of course you punya px ialah 2 per x ni. Itu you punya px. Kenapa px ni penting? Sebab px ni kita akan pakai untuk dapatkan integrating factor. Okay, so itu px awak, qx awak yang ni lah. Qx ni maksudnya a function in terms of x. So betul lah, memang dah tak ada y langsung dekat bahagian ni kan. So itu step pertama, susun sampai nampak bentuk yang colour pink tu. Okay, dah dapat macam ni. Second step, kita akan cari dia punya integrating factor. Okay, how to find integrating factor? Okay. Formula dia yang ni. You pakai formula dia. Exponent integral px dx. Ni formula dia lah. That's why kita perlukan px tadi untuk masuk dalam formula integrating factor ni. Kalau lah function tu in terms of t, dia akan jadi pt dt lah. Itu kita akan tengok nantilah bila kita ubah dia punya variable. Okay, so next step, okay, masukkan saja. Okay, apa px awak? Px awak ialah 2 per x. Macam tu. Berhati-hati, ada pelajar kadang-kadang dia buat eksponen e px lah. Berhati-hatilah, dia memang e eksponen px dx. Macam tu. Okay, so kita kena integrate lah. Okay, integrate. Okay, integrate 2 constant yang buat keluar. So integrate 1 over x ialah ln x. Cikgu cuba buat ln x kat sini. No need to put plus c. Kita akan buat last sekali baru kita letak plus c lah. So untuk yang ni kita biarkan macam ni, tak perlu letak plus c. Ni boleh simplify. Bila awak nampak aja eksponen dan ln,
You boleh sentiasa simplifykan je lah. So untuk simplify exponent and ln, you kena pastikan tak ada apa-apa yang kacau dia orang kan. Antara dia tu tak boleh ada apa-apa yang kacau dia. So kita akan buat, bawa naik 2 ke atas. So you akan end up, you punya integrating factor ialah x square lah. Okay, x square. Okay. So cikgu ulang balik. First step, kita pastikan dapat bentuk yang macam colour pink tu. Lepas tu cari integrating factor. Okay, next step. Apa kita akan buat dengan integrating factor ni? Okay, integrating factor ni kita akan multiply dekat equation yang kita dah susun tadi. Yang dah susun. Kita akan multiply both sides dekat equation yang kita dah susun. Okay. So cikgu multiplykan integrating factor ni. So cikgu akan ada x square. Yang dah susun, jangan ambil yang belum susun, yang dah susun. So dy dx. Lepas tu tambah dengan x square 2y over x sama dengan, so ada kat sini x square 1 over x minus 1. Okay, step dia apa? Multiply ke integrating factor tadi dekat equation yang kita dah susun sampai dapat dalam bentuk pink tu. Okay, bila dah multiply kita simplify lah. Okay, simplify maksudnya apa? Mana boleh potong-potong, yang berdarab kita darabkan lah. Kita akan dapat kat sini x square dy dx plus with ni boleh simplify potong. So kita akan dapat sini ialah 2xy. Then will be equal to x square over x minus 1. Okay, so ni step yang ketiga. Okay, next step. Okay, apa nak buat untuk next step? Okay, tengok pattern yang cikgu jawab. Okay, awak ambil d dx. Letak dekat sini. D dx. Buat bracket besar. Awak ambil integrating factor dan y. Okay, ambil integrating factor dan y. Yang cikgu ulang balik untuk part yang ni. Okay. So awak pegang konsep tu kan. So samalah konsep dalam d dt ke, dr dt ke, ds dk ke, boleh guna konsep yang sama. Ambil ni dengan ni. Letak kat sini. D dx. Buat bracket. Ambil integrating factor awak ni dekat sebelah dia dengan apa yang variable kat sini lah. Kalau variable dia y, kita ambil lah y. Kalau variable dia r, kita ambil r macam tu. So akan dapat sini x square y. Okay. So terus buat sama dengan ambil bahagian sebelah ni. X square over x minus 1. Okay, macam tu. Ni step keempat. Okay. So mungkin awak akan tanya kan, mana hilang benda ni kan? Okay, dia tak hilang. Kita macam tengah buat reverse process. Cikgu explain kejap benda step yang ini. Sebenarnya kalau awak tengok kan, term ni semua, term ni, cikgu dah jadikan dia kepada term ni. Okay. Okay, cikgu buktikan cikgu buat kat sebelah ni. Ni awak tak perlu buat tahu step ni, tapi cikgu nak tunjukkan. Kalau cikgu differentiate, cikgu akan dapat ni. Kita buat So d dx differentiate with respect to x square y. X square y kan. So ini adalah implicit differentiation lah sebab ada dua variable ni kan. Okay, so cikgu akan buat product rule kat sini. U and V. So tengok U V prime differentiate y dapat dy dx sebab with respect to x U V prime plus V U prime differentiate U dapat 2x. Kalau you perasan term ni sama dengan kali hijau ni. Okay. So inilah konsep dia, kita macam buat proses tu, kita reverse lah. Okay. So betul, memang betul you boleh follow je method tadi. Just ambil dia punya d dx tu. Ambil dia punya integrating factor dan juga separable variable. Okay, automatic term yang kedua ni akan terus masuk ke sini lah. Okay. So itu konsep dia. So ni bukan magic lah. Kita macam buat reverse process. Okay. So bila dah dapat macam ni, okay, apa awak nak buat? Awak akan integrate both sides of the equation. Okay. Tunjukkan. So we buat integral ni dx. Buat integral buat dx. Macam nak tahu dx, jangan kat sini lah. Kalau ni dx, dx lah. Kalau dt, buat dt. Kalau dr, buat dr. Okay. Kita tengok balik apa kita dah buat tadi. Mula-mula susun. Find integrating factor. Multiply both sides of the equation dengan integrating factor. Lepas tu kita akan integrate both sides of the equation. Okay. Okay, kalau diperasan daripada atas tu semua macam step-step je kan. Okay, kat sini. Yang ni tengok ni. You differentiate
Dan you integrate balik. So you akan dapat benda yang sama. Salin je balik apa yang dekat dalam tu. You differentiate sesuatu term tu. Dan you integrate balik kan. You dapat benda yang sama lah. So you ambil saja yang dalam ni. Tak kat situ. Okay. Ini you kena fikir sikit lah. Ini you kena selesaikan. So you dah belajar banyak method kan. You dah belajar substitution. You dah belajar apa lagi. Macam-macam lah kan. So you kena selesaikan lah yang ni. So kalau tengok pattern soalan ini ialah improper fraction. Betul tak? Okay, this is improper fraction. So untuk improper fraction ada satu step yang memudahkan kiraan lah, iaitu you buat long division dulu. Kalau you buat long division method, you buat long division, you dapat integrate dengan lebih mudah sikit lah. Okay, cikgu buat long division dekat sebelah. So kita buat long division. Okay, kalau sama-sama lah long division. So we have x square plus 0x plus 0, you divide by x minus 1. Okay, long division So macam nak buat long division, ambil first term dengan first term kan. So x square bagi dengan x, dia akan dapat x. Okay, letak kat sini x. So x multiply dengan x minus 1, dia akan dapat x square minus x. Okay, dan dia dapat x, buat turun 0 plus 0 lah. So x bahagi x akan dapat 1. Okay, habiskan. 1 plus x dapat x minus 1. Then tolakkan, dapatlah 1. Okay, cara baca dia x plus 1 tambah 1 bahagi x minus 1. Okay, letak kat sini. So sekarang cikgu tengah tukarkan. Ini belum integrate lagi ni, ini baru tukar je. So we have here x plus 1 plus with 1 over x minus 1 dx. Okay, cikgu tengah tukarkan apa? Term yang tadi, improper fraction tu sebenarnya integrate ni kan. Improper fraction ni tukar kepada ni, bentuk yang ni. Okay, so kita kena selesaikan lah sebab belum selesai lagi ni. Ni masih ada simbol integral kan. Kita habiskan. So we have here x square y sama dengan, okay, integrate. Integrate x akan dapat x square per 2. Then integrate 1 you akan dapat x. Integrate 1 over x minus 1 is ln x minus 1. Differentiate balik dalam dapat 1 lah. Tak tulis pun tak apa. Jangan lupa letak plus c. Last kali letak plus c. Okay, so last step kita nak dapatkan dia y as a subject, right? So y sama dengan, bawa turun x square tu. Ni pun dah okey lah ni, bawa turun x square. Salin balik benda yang sama. Dan bawa turun x square. Okay, selesai. Okay, ataupun nak buat 1 over s kat depan dia. So yang penting y as a subject lah. So yang jawapan dia kelas. Okay. So inilah step-step untuk integrating factor. Okay, kita sambung. Example 2. Cuba tengok example 2. Kita ulang step yang sama dengan example 1 tadi. Okay, first yang ni you kena hafal lah dy dx tambah pxy sama dengan qx. Bila you buat latihan, you tulis formula, automatik you akan hafal lah. So setiap kali you buat latihan tentang integrating factor ni, you tulislah formula ni. Okay. So kita check pattern dia sama tak? Kalau you check kan, ni ada dy dx, ni pun dy dx. Okay. Dia pxy. So ini function in terms of x and y. Betul lah. Lepas tu function in terms of x. Okay. So dah dalam bentuk yang sama macam apa yang kita nak. Tak payah buat apa-apa dah lah. Macam tadi, kita kena darabkan semua dengan 1 over x kan. Okay. So step pertama dah selesai. Step kedua kita akan buat apa tadi? Cari integrating factor. Okay, so untuk cari integrating factor, kita akan tentukanlah apa kita punya px kan. Tulislah nak bagi supaya tak confuse kan. Px kita ialah cot x. Okay. This is our qx lah. Okay, so formula integrating factor, exponential integral px dx. Itu formula untuk integrating factor. Dan kita masukkan cot. So E integral cot x dx. So untuk integrate 3, direct dapat jawapan kalau sin something, cos something, secant square something. So untuk cot kita akan tukarlah kepada, cot ialah 1 over tangent.
Tangent ialah sin per cos. So cot ialah cos x over sin x dx. Okay. So macam ni you boleh buat substitution ataupun you boleh tengok formula lah. Kan ada formula f prime over fx equals to ln kan. So kalau tengok kalau you ambil u ni sebagai sin x, differentiate dapat cos. Automatik you tahu jawapan dia ialah ln. So you boleh buat ln sin x. Okay, tak perlu tak plus c. Okay, yang ini boleh guna substitution. Dalam tutorial masih ada kan, dah banyak bincang macam ni soalan ni. Boleh buat substitution, let u sama dengan sin x ataupun yang boleh follow yang formula ln fx tu sama dengan f prime x over fx. So you boleh tengoklah. Okay, dan plus x plus c. Okay, so cikgu skip yang tu. Okay, next you boleh simplify. E dengan ln sentiasa boleh simplify lah. Dia akan end up dengan sin x. So dalam soalan ni, you punya integrating factor ialah sin x. Okay. So apa step seterusnya? Kalau ada sesiapa nak bagi tahu, ingat tak? Lepas dah cari, dah susun, dah dapat integrating factor, apa step seterusnya? Letak sin x dalam equation. Darabkan dekat equation. Betul, darabkan both side of the equation. Darabkan dekat semua term lah kiranya. Kita expand terus siap-siap kan. Kita tengok macam cikgu buat tadi, darabkan. Follow je step dia. Darabkan dekat dalam equation. Darabkan lah. So kita ada. Okay. So sin x darabkan dengan dy dx. Okay. Dy dx tambah dengan sin x cot xy sama dengan sin x darab dengan cos x. Okay, step dia adalah multiply equation, integrating factor dekat equation awak lah. So simplify sikit lah. Sin dengan cot ni boleh simplify, so kita simplify ya. Sin x dy dx tambah, okay, cot ialah 1 per tangent, maksudnya dia ialah tadi macam tadi cos per sin. So dia ialah cos per sin, you boleh potong sin dengan sin, you akan end up dengan cos sahaja kan. Kita kira sikit lah, kot cikgu salah. Sin x, okay, cot ialah cos per sin. Betul lah. So you boleh simplify, dapatlah cos. So tulis kat sini cos lah. Cos x darab dengan y. Berhati-hati cara tulis Kadang-kadang kalau tulis cos xy nanti awak ingat xy dalam cos pula. So mana yang perlu bracket lah, nak letak kat depan pun boleh. Okay, dan sama dengan ni ialah sin x cos x lah. Okay, macam tu. Okay, simplify sedikit. Okay, next step. Ingat tak step seterusnya tadi? Kita tengok bersama-sama. So apa saya cakap tadi, step dia ialah ambil dekat sini, ambil je ni d dx. Kita letak kat sini d dx, buat bracket. Ambil apa? Ambil integrating factor, ambil kat sini. Kalau y lah. Okay, letak kat sini. So kita ada sin x dengan y. Okay, so sama dengan ni salin je, tak payah buat apa-apa, salin je benda yang sama. Okay, so dah sampai sini, step seterusnya apa? Cikgu terus dekat sini lah, ambil ni letak dx. Ambil ni kita akan integrate both side. Okay, so pada bahagian kiri ni senang sebab kita differentiate, kita integrate balik. So kita akan end up dengan benda yang sama pun, letak kat sini lah. Cikgu letak y kat depan supaya tak nak terdarabkan dia. Okay, sin x sama dengan ni trigo. Okay, integrate trigo. Dah pernah belajar kan? Okay, sekarang you ada term sin x cos x. So bila nampak sin dengan cos dan dia punya angle ni sama kan, I mean x dengan x, dia ada formula kan? Okay, formula yang kita boleh pakai ialah, cuba kat tepi ni, sin 2x. Formula dia ialah sin 2x sama dengan 2 sin x cos x. Sin 2x sama dengan 2 sin x cos x. Macam tu. So bila awak perlukan sin x cos x as a subject, susun lah. Okay, so susun sin x cos x sama dengan, okay, buat 1/2 ke bawah, sin 2x. Okay,
sin 2x you boleh dapat jawapan teruslah sebab dia sin something kan. I mean you bukan dapat jawapan je nanti dalam cos, negative cos kalau you integrate. So apa cikgu tengah buat ni? Okay, ni belum lagi integrate. Sekarang hanya tukarkan sahaja term ni kepada 1/2 sin 2x. So cikgu keluarkan constant. Okay, keluarkan constant 1/2. Then letak kat sini lah sin 2x lepas tu dx. Okay. Proses integration masih belum berlaku lah. Ini baru tukarkan saja term dia. So kita selesaikan. Okay, so salin benda yang sama kat sini. 1/2 constant biarkan. Okay, now you have to focus how to integrate sin 2x. Okay, integrate sin ialah negative cos. Berhati-hati yang ni integrate sin ialah negative cos 2x. Differentiate dapat tu. Saya letak plus c. So, yang akan dapat sini ialah negative cos 2x over 4 plus c. Jadikan y subject. Bawa lah bawah. Bawah ni per sin x. Okay. So, cikgu rasa ni pun dah okay. Dah okay dah macam ni. Tapi in case kalau dia minta sampai simplest form, you kena tukarkanlah cos 2x ni kepada angle of x juga. Okay. Cikgu rasa sampai dapat y subject ni dah okay dah. Y as a subject. Okay, so inilah jawapan dia. Cikgu buat kat tepi ni example 3. dy dx tambah tangent xy cos square. Kalau you perasan example 1 and 2, dia tak ada bagi condition lah. I mean dia tak ada cakap x berapa, y berapa. So that's why you akan ada plus c kan. You tak tahu nilai c tu apa kan. Tapi dekat example 3 nanti you akan cari apa itu nilai c lah sebab dia bagi condition ni. Example 3 ada extra sikit, dia bagi condition untuk dapatkan nilai c lah. Jadi kita akan buat yang ni. So, salin kat tepi ni. Soalan yang diberikan ialah dy dx plus with tangent xy equal to cos square x. Okay, y0 equal to 2. Apa maksud y0 equal to 2 ni? Maksudnya ini ialah x kan. Okay, x equal to 0 and y equal to 2 lah. Ni maksud dia. Okay, nanti kita akan gunakan maklumat ni untuk cari the constancy. Okay, so apa first step kita? Apa yang kita hafal? Dy dx tambah pxy sama dengan qx. Ni yang awak hafal. Sentiasa check lah betul tak dalam apa? Bentuk formula tu. So dy dx sama y ada y, qx ni function in terms of x. So ni lah awak punya px. Okay. Tulislah px awak apa? Px awak ialah tangent x. Okay, dia mesti function in terms of x lah sebab dia buat px kat situ. Kalau awak tak boleh kata px awak ialah tangent, katakanlah awak nak buat px awak ialah y. Memang salah lah. Sebab ni maksud dia kena in terms of x. Okay, so ni tangent x. Jadi first step tak nak buat apa-apa sebab dah memang dalam formula, dalam bentuk tu. Okay, second step cari apa tadi? Integrating factor. Okay, apa formula integrating factor? Exponent integral px dx. Okay, so kita masukkan E, px adalah tangent. So, tangent x dx. Okay, tangent kita tukarkan bentuk dia. Tangent ialah sin per cos. So, sin x per cos x dx. Okay. So, you boleh buat substitution juga. Let u sebagai cos x, differentiate dapat negative sin ataupun nak guna formula. Kalau you guna formula, you akan buat macam ni lah sebab integrate cos dapat negatif kan. Cuba tak negatif kat sini. So ni ada sin x over cos x. So automatic akan nampak jawapan dia ialah ln cos, negatif kat depan. Negatif ln cos x. Okay. Cuba tak ubah soalan kan. Cikgu tambah negatif. So nak dapatkan hasil jawapan cos x ialah negatif sin x. Dan kita boleh terus dapat jawapan ialah ln cos x. Tapi kalau awak rasa ini macam mengganggu, you buat substitution lah. You let u sebagai cos x. Boleh? Cikgu tunjukkan kat sebelah ni. In case kalau ada pelajar tanya kan.
Cikgu buat kat sebelahnya, cikgu asingkan cikgu pecahkan dia. Sin X per cos X dx ni kalau nak buat substitution. Let U sebagai bawah ni. So U sama dengan cos X. So du dx sama dengan negatif sin X. So du over negative 1 sama dengan sin X dx. Okay, buat substitution. Dia akan dapat sini ialah integral sin X dx ialah negatif du. Cos ialah 1 over U. Okay, tukarkan cos kepada U. Dan integrate 1 over U ialah ln negatif ln U plus C. Jadi masukkanlah U tu apa? Plus C. Tengok negatif cos, negatif ln. Ni. Okay. Tapi untuk integrating factor tak perlu letak plus C Ni cikgu nak tunjukkan substitution kalau siapa yang nak buat substitution lah. Ataupun nak tengok formula terus. Okay, so sangat perlu berhati-hati tahu kenapa. Negatif ni kan, tanpa negatif ni, andai kata lagi tertinggal negatif ni kan, dia akan memberikan efek kepada keseluruhan jawapan. Kenapa? Sebab bila nak simplify nanti kan, katakanlah ni ada negatif right, so we nak simplify kena bawa naik ke atas kan. Nanti you akan dapat sini ialah E ln cos X kan, right, negatif 1. So bila simplify, you akan end up dengan 1 per cos X. Kan sebab ln boleh simplify. So cos X negatif 1 tu akan dapat 1 over lah. Andai kata you tertinggal lah, you terlupa integrate differentiate cos lah negatif sin, nanti kan you akan buat macam ni, nanti you akan dapat macam ni. Ln cos X saja. So bila simplify akan dapat cos X. Tengok beza sangat integrating factor ni dengan integrating factor ni. So bila integrating factor you salah, automatic yang lain semua akan salah lah. Okay. Daripada apa? Kena berhati-hati. Kalau negatif positif tu sangat penting. Negatif positif ni kena jaga betul-betul lah. Okay, dua ni beza So ambil perhatian bila nak selesaikan integrating factor. So dah dapat dah integrating factor you. Integrating factor you untuk soalan ni ialah 1 per cos X. So dah dapat integrating factor. Step ketiga, kita akan multiply integrating factor dekat kita punya equation. So kita multiply 1 per cos X darab dengan dari equation kita dy dx. Okay, tambah dengan kita letak 1 per cos X. So equation kita tadi tangent X darab dengan Y. Okay, sama dengan darab dengan 1 per cos X. Equation kita kat sini ialah cos square X. Kan? Cikgu multiply dekat nombor 1 tadi. So next step kita simplify sebab dapat nampak tangent and cos ni boleh simplify kan. So kita akan simplify yang ni. Tangent 1 per cos X, tangent ialah sin per cos. Sin X per cos X. So you akan end up dengan sin X over cos square X lah. Ditulis balik 1 per cos X dy dx. Plus with tangent X is sin over cos. So you can end up dengan sin X over cos square X darab dengan Y. Nak letak Y kat depan boleh. Kalau letak dekat belakang, pastikan you buat bracket lah. Supaya tak terdarab. Dan sama dengan ni pun simplify. That's why step simplify ni penting tau. So kalau tak simplify kan, nanti kat sini bahayalah kalau tak simplify. Nanti you akan pening nak integrate macam mana. Sedangkan sebenarnya kalau simplify, you just perlu integrate cos X sahaja. Okay, that's why dia kata tolong simplify lah. So bila you ingat step tu, banyak bantu awak. Okay, so dah sampai step ni dah simplify semua. Okay, kita teruskan kepada step seterusnya. Ingat lagi tak kita ambil apa tadi? Kita ambil ni dengan ni. Letak dekat sini. Buat bracket besar. So ambil integrating factor dengan apa variable yang dekat sini. Dia Y kan, ambil lah. So 1 over cos X times Y. Sama dengan salin je yang ni. Cos X. Okay. So seterusnya integral dx, integral dx. Okay. Pada belah kanan ni, pada belah kiri senang. Sebab apa? Ambil je jawapan yang sama ni. Sebab apa? Sebab dia differentiate daripada dia integrate. So kita ambil je lah jawapan tu, letak kat sini. Y over cos X. Sama dengan okay, integrate cos X. Integrate cos X ialah sin X. Okay, tak ada negatif sin X. Jangan lupa letak plus C.
Belum selesai lagi. Kenapa? Sebab kita diberikan condition tadi, right? So we have condition yang dia bagi iaitu Y2 X kosong. So kita akan habiskan. So dia kata when X equals to apa tadi? 0, Y equal to 2. Kita masukkan dalam kita punya equation. Okay, kita kira. So Y2. Okay, ingat. Kalau dalam trigo ni kena guna mode radian lah. Pastikan kalkulator tu mode radian lah ya. Apa-apa pun kalau nak kira mode radian. So cos 0, cos Z, Y X0. Cos 0 ialah 1. Right, cos 0 1. Sin 0 kosong. C lah. So akan dapat C sama dengan 2. Okay, nak buat apa C sama dengan 2 ni? Masukkan balik dekat equation awak tadi. So Y over cos X sama dengan sin X plus 2. Dah dapat Y subject, naikkan sahaja cos X. Sin X plus 2 multiply with cos X. Ni jawapan awak. Okay, so ni particular solution dia lah. Sebab dah ada nilai untuk C. Okay, lagi 2 example. So hari ni kita dapat cover 5 example integrating factor. Okay, example seterusnya ni. Okay, ni pun sama. Dia bagi kita condition. Dia bagi Y equal to 0, X equals to 1. So nanti at the end, awak kena cari apa nilai C lah. Okay, solve the differential equation. Given that, express your answer as Y in terms of X. So kalau dy dx, Y in terms of X lah. Kalau dr dt, R in terms of T, macam tu. Kalau d theta dt, maksudnya kita nak dapat jawapan theta in terms of T. Okay, dan seterusnya lah. Okay, so first apa yang kita kena hafal? So yang kita hafal ialah dy dx tambah pxy sama dengan qx. Ni yang kita akan hafal lah. Automatik awak akan terhafal bila awak keep on tulis formula dia masa buat latihan. So bila awak check. Oh, rupanya tak sama sebab depan dia ada x. Jadi kita kena multiply semua term ni dengan 1 over x. Ataupun nak cakap divide semua dengan x. Dia konsep yang sama lah. Jadi step pertama kita kena olah dulu equation tu. So kita akan dapat dy dx. Okay. Tolak dengan 3y over x equal to x kuasa 5 bahagi dengan x dapat x kuasa 4, right? So x kuasa 4 set x square plus 1 lah. Okay. Cikgu divide semua dengan x macam ni. Kalau siapa yang tak perasan, cikgu tulis kat situ bagi nampak. Okay, sebab apa nak dapatkan bentuk macam tu. So kalau kita check tengok, okay, dy dx, pxy, qx. Okay. So dah dapat macam ni, kita tentukan apa kita punya px. Okay, so apa kita punya px dalam soalan ni? Negative 3 over x. Yes, good. Negative 3 over x. Kalau you perasan pada example 1, 2 and 3 tadi kan, kebetulan okay. Dia ada negatif tau. Tengok saya tekankan sikit kat sini. Kalau you perasan pada example 1, 2 and 3, kalau you tengok kan semua dia plus. Kan? Plus. Yang ni pun you tengok dia ialah plus. Right? Plus kan? So apa lagi? Kita scroll lagi kita ambil kat sini sekejap. PX ambil yang dah susun tau. Ni plus kan? Okay. Tengok lagi. Example seterusnya tadi. Cuba kat sini kan. Example ni pun plus. Betul tak? That's why awak ambil tu kan. Tapi kat sini ada negatif kat depan ni. Ni kena berhati-hatilah. Okay. Berhati-hati dengan example ni. Awak tengok dia punya general form dia mesti positif tau. Positif. Positif. Tapi tengok kat sini dia ada negatif. So kena ambil negatif tu sekali as you punya px. So negative 3 over x. Okay, sebab dia asalnya plus. Tapi dekat awak ada negatif. So of course px you tu negatif termasuk dalam px tu lah. Okay, ambil perhatian ni. Ingat tadi cikgu cakap tadi. Kalau tertinggal negatif tadi, dia akan effect you punya integrating factor lah. Jadi jaga-jaga dengan mana-mana negatif yang ada. Tak kisahlah lepas differentiate dapat negatif ke ataupun in the first place you punya px tu you have a negative sign. Kena ambil lah kan. So ni px awak. Dan bila you check memang lepas px ni ada y sahaja. Sebetulnya sama dengan bentuk yang awak nak. Dan ini ialah a function in terms of x. Okay, now kita akan proceed. Okay, dah susun, dah tahu px kita dah clear. Next step ialah integrating factor lah.
So, integrating factor, the formula is exponent integral px dx. Okay, kita teruskan cari kita punya integrating factor. Px kita ialah negative 3 over x. Okay, awak nak keluarkan siap-siap. Cikgu tulislah bagi nampak kan, takut siapa yang confused macam ni. Px ialah negatif tu. So cikgu keluarkan negatif. Ni step by step. Nak skip ni pun tak ada masalah. Okay. So integrate. Okay, negative 3 is a constant, biarkan. Integrate 1 over x ialah ln x. Tak perlu letak plus c Untuk integrating factor tak payah letak plus c. So untuk simplify dah ulang banyak kali dah. Di antara e dengan ln tak boleh ada apa-apa. So you bawa naik atas, you akan dapat e ln x negative 3. So you simplify, you akan dapat 1 over x cube lah kat sini. So integrating factor what ialah 1 over x cube. Kalau you tak ambil simbol negatif tadi, you akan end up dengan integrating factor what ialah x cube. Sangat berbeza lah dua term tu 1 over x cube dengan x cube ialah two different term. Okay, next step dah dapat integrating factor. Kita akan multiply integrating factor dengan pada equation yang dah disusun tadi. Number 1 tadi, right? Kita buatlah 1 over x cube. Then you have here dy dx minus with 1 over x cube 3y over x equal to 1 over x cube. Dan didarabkanlah dengan x kuasa 4 x square plus 1. Okay, basically step ni kan kalau you dah boleh terus simplify direct, you tak boleh lah. Tak buat ni pun tak apa, tapi bagus untuk you buat sebab nak nampak dia punya flow lah. Okay, especially kalau assignment, nanti assignment kalau ada soalan topik 2 ni, buat step yang betul lah, you akan nampak dia punya flow tu. Sudah multiply dekat dalam awak punya equation, next step ialah simplify. So kita simplify, kita dapat 1 over x cube dy dx. Okay, ni boleh simplify dapat 3y over x4 equal to, ni boleh simplify, you dapat x sahaja, x square plus 1. Okay, simplify x cube dengan x4 tu. Okay, dah settle, dah cantik, dah simplify. Okay, next step. Step keempat. Okay, ulang balik apa cikgu cakap tadi. Ambil d dx. Okay, letak kat sini. Buat bracket. Ambil integrating factor. Ambil variable yang ada kat situ lah. Tu variable y kan letak kat sini. So, 1 over x cube y. Terus buat sama dengan salin je apa-apa yang ada dekat belah kanan yang dah disimplify tadi. Okay. So kalau awak dah terlupa, term yang 3x per ni tak hilang lah. Semua ni cikgu dah masukkan dalam ni. Okay. Okay, seterusnya kita ulang lagi step yang sama. Kita akan integrate equation ni lah. So integrate, letak sini dx, integrate letak sini dx. Macam nak tahu dx, tengok sini lah. Kalau dia dx, taklah dx. Kalau dt, letaklah dt. Okay, next step. Ambil term yang sama. So y over x cube, kenapa salin je? Tak payah buat apa-apa sebab kita differentiate and integrate. Okay, yang sebelah ni kita kena selesaikan sikit lah yang ni. Okay. Sekarang kita kena fokus macam nak selesaikan yang belah kanan ni. That's why topik 2 ni kan, kalau you nak score, you kena mahir topik 1 lah. Sebab at the end, you memang kena selesaikan benda yang dekat belah kanan ni menggunakan knowledge topik 1. Substitution, integrate trigo, benda-benda macam tu lah. Integrate exponential, okay. Sama juga dengan integrating factor tadi. Nak cari integrating factor, kena integrate juga kan. So tu topik 1 juga. Okay, so dekat sini soalan ni tengok pattern dia. Dia ada something yang ada kuasa dan ada power semua kan. Dan tengok, ni adalah substitution lah. First, you tak boleh nak expand. Sebab tak boleh nak expand, you akan fikir method. Either you nak guna substitution ataupun by parts. So, apa-apa pun kita kena try substitution. Dan kalau awak tengok, soalan ni memang boleh diselesaikan menggunakan substitution. Cikgu pecahkan letak kat sini Okay, x square plus 1 dx. So kita boleh ambil u kita sebagai ni, x square plus 1 lah. So bila kita ambil u sebagai x square plus 1, bila awak differentiate,
You akan nampak jawapan differentiation tu pada soalan. So betul confirm lah ini memang betul substitution. Sebab nampak ni ada X. Ni ada X, ni ada X kan. So ni memang substitution lah. Jadi kita akan dapat du per 2 sama dengan X dx. Okay, so kita akan buat substitution. X dx ialah du per 2. Cikgu terus letak sini 1 per 2 du. X dx ialah du per 2 dan apa yang belum tukar? Yang belum tukar ialah cert x square plus 1. So ni ialah u1 over 2 tukar siap-siap lah. So kita akan integrate. Integrate 1 over 2 stay sebab dia constant. Okay, yang tu u1 over 2. Integrate plus 1 right. So kita akan dapat u 1 over 2 plus 1 akan dapat 3 over 2. Okay. Per dengan 3 over 2. Cikgu dah terbalik siap-siap 2 per 3 dan plus C. So boleh simplify. Potong 2 dan 2. Dia akan dapat 1 per 3. U ialah x square plus 1 to the power of 3 over 2 dan plus C lah. Okay. So ambil jawapan ni. Letaklah dekat sini. Even sebenarnya kalau you nak buat direct bawah ni pun boleh kelas. Tak ada masalah. You nak terus buat kat sini pun boleh lah. Okay, tak ada masalah. Ni cadangan saja. It's up to you. Duduk boleh. Okay. So cikgu letaklah kat sini. Y over x cube sama dengan. Okay, so masukkan jawapan dia ialah 1 per 3 x square plus 1 3 over 2 plus C. Okay, macam tu. Okay, so dia bagi condition tadi kan. Okay, check balik apa condition dia bagi tadi. Dah lupa dah. Dia kata dia bagi y0 x equals to 1. Okay, so x equals to 1, y0. Okay, so 1 y equal to 0 and x equals to 1. Kita cuba carilah apa nilai C. So masukkan kosong. 1 cube ialah 1. 1 over 3. 1 square ialah 1. 1 plus 1 ialah 2. 3 over 2 plus C. Okay. Seeloknya guna exact value lah kelas. Kalau untuk dapatkan constant ni, kalau dapat exact value, guna exact value. Dia akan dapat sini ialah C sama dengan negatif 2, 3 over 2 tu sama juga dengan 2 set 3. Okay. Awak ada set 2, set 2, set 2 kan 3 times. Dapat 2 set, set 3 pula. 2 set 2 lah. Okay, jawapan ialah 2 set 2. So dapatlah negatif 2 set 2. Itulah nilai C awak lah. Lepas tu per 3. Okay, itu nilai C. So salin balik, masukkan dalam equation yang awak nak susun nanti. So y over x cube equal to 1 over 3. X square plus 1, 3 over 2 minus 2 set 2 over 3. So untuk dapatkan y as a subject, you bawa 9x cube lah. So you akan dapat y, buat bracket besar. Nak keluarkan 1 over 3 pun boleh. X square plus 1, 3 over 2 minus 2 set 2 then multiply dengan x cube. Ni final answer you. Okay, next soalan last sekali kat sini. Dalam notes ni, example yang seterusnya. Okay, now ni kena betulkan sikit kelas sebab dia ialah dia bukan 2 ty tapi dia 2 per ty. So betulkan sikit kat sini. Betulkan So nanti kalau kawan-kawan siapa yang tak dapat masuk kelas kali ni, nanti kalau diorang buat latihan, pesanlah kat mereka ni silap. Kalau nanti tak dapat nak proceed, baiki ni. Instead of 2, cikgu potong bagi nampak. Macam ni. Okay, buat 2 per ty. 2 y per t lah. Ataupun 2 per ty sama. Okay, ni menarik sebab you tengok variable dia bukan x and y kan. Biasa you buat x, y kan. So macam ni kalau dia bagi t? Tak ada masalah kelas. Okay, apa yang kita hafal? Yang kita hafal ialah dy dx tambah pxy equals to qx. Ni yang you keep on hafal kan. Memang kena hafal dah ni. Kalau tak, hafal je lah. Okay. So, apa nak buat? Kalau lah soalan tu dy dt, you tukarkan je lah. Tukarkan apa? Tukarkan semua x ni kepada t, that's all. Tu saja.
So kita akan ada formula yang baru kat sini. Kita tukarkan semua X ni kepada T sebab nak dapatkan macam yang dia bagi tu kan. So dia akan dapat yang ni lah nanti. Dia akan dapat dy dt tambah pty sama dengan qt. Macam tu je. Okay. So maksud sekarang kena nampak you kena cari apa? You kena cari function in terms of t lah untuk pt. Tadi kan px. Contoh lah, sama je. In case kalau you ada soalan dr dt katakan. Tiba-tiba ditanya pasal dr dt for example. Apa you nak buat? You gantikan semua y kepada r. You gantikan semua x kepada t. You akan dapat dr dt y kepada r. You akan dapat ptr sama dengan qt. Macam tu. So, it can be anything lah. Kadang-kadang kalau you tengok tutorial kan, dia bukan setakat dy dx. Mungkin dy dt. Mungkin dr dt. Okay. Cikgu ulang balik untuk dr dt ni apa? Macam nak dapat term yang ni. You gantikan y kepada r. Y kepada r. You gantikan x kepada t. Okay. Okay. Ni contohnya lah nanti kalau you buat tutorial akan nampak lah kelas. That's why kena buat latihan. Dia ada macam-macam pattern soalan kat situ. Okay, teruskan. Habiskan yang ni. Jadi bila cikgu check term ni dengan yang cikgu dah tulis ni dah gantikan x kepada t tadi. Dah nampak dah samalah patternnya. Ini semua ialah qt dan ada satu y, ada satu pt. Kita tulis apa kita punya pt kita punya pt ialah 2 per t. Sebab y jangan ambil function in terms of t saja. Kita teruskan, kita habiskan last question. So dah susun, dah cantik dah susunan dia. So terus second step cari integrating factor. So untuk integrating factor, the formula is exponent integral pt dt lah. Sebab apa cikgu guna t? Sebab memang soalan ni t. Okay, now kita akan masukkan dalam function ni. pt ialah 2 per t dan dapat dt. Okay, so sikit lagi kelas dah habis. Okay, 2 boleh keluarkan. So you have to integrate 1 over t dt. So you akan dapat 2 integrate 1 over t ialah ln t. Tak payah letak plus c. Next step untuk simplify e dengan ln, you have to bring 2 tu ke atas. Dan you akan dapat e ln t square, dapatlah t square saja. Okay, dah selesai integrating factor. Okay, next step ialah multiply integrating factor dekat equation. So multiply equation tadi ialah, okay, teruskan, proceed. Sekejap Okay, so t square dy dt tambah t square 2y per t sama dengan t square darabkan dengan apa tu? Cos t over t square. Ni pun ada condition nanti kita kena cari nilai c. Okay, multiply. Next step simplify. Tolong simplify. Kalau tak simplify mesti akan confuse. Macam mana you nak integrate t square darab dengan ni? Nanti you akan fikir macam-macam method. Sedangkan kita boleh simplify. Okay, simplify semua term. You akan dapat t square dy dt plus with, ni boleh simplify ni. Dapat 2 ty sama dengan, ni pun boleh simplify. Dapat cos t. Okay. So next step, you just ambil saja yang ni. Kan yang cikgu cakap tadi. Okay, step keempat. Tengok tadi d dx kan. Tak ada masalah. Kalau d lain pun boleh. dr dt pun boleh. So ambil saja apa yang ada kat situ. Letak kat sini. d dt. Buat bracket besar. Ambil integrating factor dan juga variable yang ada kat sini. Kalau y ambil y lah. Kalau dia dr ambil lah r. Okay, so letak kat sini. t square y. Sama dengan, okay, silent je benda yang, term yang ada dekat belah kanan. Okay, next step, integrate. Kat sini letak apa? Bukan dx, letak dt lah. Macam tu, letak dt. Kenapa cikgu letak dt? Sebab ni dt. So dt lah kat sana. Okay. Integrate, differentiate dapat benda yang sama. Salin je balik benda yang ni. Nanti selesai lah. Okay, so t square y sama dengan, okay, integrate cos t.
integrate cos T ialah sin. Integrate cos ialah positive sin. So buat sin T. Jangan lupa letak plus C. Okay, nak siap dah. Sikit lagi. Last step. Dia bagi condition dekat kita tadi. Tengok balik dekat atas. Y pi equal to 0. Maksudnya x equal to 0. Nak cuba contoh kat sini sikit. X equals to pi, y equal to 0. Okay, kita habiskan. When y equals to 0 and x equals to pi, kita masuk dalam formula. Ingat kena guna mode radian lah. So, x pula. Kan dah salah. Bukan x, t. Ini t. T equals to pi. Kan sebab awak kan in terms of t tadi kan. So, t equals to pi. T equals to pi, y equal to 0. X mana ada kat soalan ni kan? T lah kat sini. T equals to pi. Okay, jom kita kira. So, kita ada pi square, y adalah 0. Automatic term ni boleh hilang nantilah. Sin pi plus c. So, sin pi ialah 0. Tak ada, ni pun tak ada. So, c ialah 0. Jadi, salin je balik. So, t square y sama dengan sin t sahajalah. Okay. Nak dapatkan y subject ke t subject? Kalau dy dt, y in terms of t. Okay. Kalau dy dt, y in terms of t. Kalau dx, dy dx, y in terms of x. Kan? Kalau dr dt, macam mana? Kalau dr dt, r in terms of t. Itu konsep-konsep dia lah. So ni y subject lah. Jadi y sama dengan sin t over t square. Ni je jawapan dia.